Pada tahun 2018, Setiausaha Agung Parti Komunis China, Xi Jinping buat pertama kalinya telah berjaya merampas kedudukan teratas dalam senarai 75 orang paling berkuasa dunia yang dikeluarkan oleh Forbes. Xi Jinping dilantik menjadi Presiden China pada tahun 2012. Sepanjang berkuasa, beliau telah menjadi barisan hadapan dan pusat desakan China untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai kuasa besar sambil turut melancarkan tindakan keras terhadap rasuah serta perbezaan pendapat. Presiden China hampir tidak dikenali oleh dunia lebih sedekad yang lalu. Tetapi sejak 50 tahun yang lalu, Xi Jinping yang merupakan anak kepada seorang revolusioner komunis yang berkuasa menggunakan naratif kehidupan pribadinya sebagai seorang petani yang tinggal di dalam gua semasa revolusi kebudayaan sekitar tahun 1960-an sehingga 1970-an untuk menaikkan dirinya dalam bidang politik negara tersebut. Sebagai seorang pemain catur politik yang hebat, Xi Jinping telah berjaya memupuk imejnya sebagai orang kuat sehinggakan namanya tercatat dalam perlembagaan parti. Pemikiran Xi Jinping bermaksud bahawa sebarang cabaran kepada presiden kini akan dilihat sebagai ancaman kepada pemerintahan Parti Komunis. Kekuasaan yang dimilikinya terbukti hebat sehinggalah pada tahun 2018 apabila Kongres Rakyat Kebangsaan meluluskan pemalsuan had 2 penggal bagi jawatan presiden dan ini sekaligus membolehkannya untuk terus berkuasa. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Xi Jinping menjadi berkuasa. Teruskan menonton. China merupakan negara Asia Timur yang memiliki pertumbuhan yang paling signifikan selama 30 tahun terakhir, baik dalam sektor ekonomi maupun politiknya. Pertumbuhan dan perubahan yang terjadi di China tidak lepas dari dinamika dasar domestik yang diambil oleh pemerintah China. Keberhasilan pemerintah China memilih dasar ekonomi dan politik menjadikan negara ini tumbuh sebagai salah satu kuasa Asia dan negara yang paling berpengaruh di dunia. Kehebatan dinamik ekonomi dan politik domestik China dan bagaimana dinamik tersebut berhasil membuatkan China sebagai salah satu negara terkuat di Asia dan dunia. Sistem politik di China mengamalkan sistem pemerintahan komunis. Parti Komunis merupakan satu-satunya parti yang berkuasa dan mempunyai kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara China. Xi Jinping dari seorang petani menjadi seorang presiden. Xi Jinping dilahirkan pada tahun 1953 di Beijing, hanya 4 tahun selepas Republik Rakyat China ditubuhkan oleh pengurusi Mao Zedong. Dia adalah salah seorang putera China, iaitu anak lelaki kepada bekas pemimpin revolusioner yang telah meningkat ke jawatan tinggi dalam parti. Bapanya ialah Xi Zhongxun, seorang pejuang revolusioner dan bekas naib Perdana Menteri China. Bapa Xi Jinping juga merupakan individu yang menelpori percubaan awal China dengan kapitalisme. Tetapi nasib keluarganya berubah secara drastik apabila bapa dan keluarganya tidak disenangi semasa pergolakan revolusi kebudayaan dan seterusnya dipenjarakan. Ketika berusia 15 tahun, Xi telah dihantar ke luar bandar untuk bekerja sebagai buruh pertanian di perkampungan terpencil dan miskin di wilayah Shanxi. Satu pengalaman yang kemudiannya akan menjadi kisah penting dalam hidupnya. Kehidupan Xi Jinping di sini telah menjadi sebahagian besar naratif peribadinya. Sehingga kini, pelancong boleh pergi ke bandar tersebut untuk melihat dan melawat sebuah muzium kecil yang dibina untuk memperingati zaman kecil beliau yang berpengalaman bekerja bersama rakyat. Penyertaan dalam parti. Pada tahun 1974, Xi menjadi ahli parti rasmi selepas beberapa kali keahliannya ditolak. Beliau mula berkhidmat sebagai setiausaha cawangan dan pada tahun berikutnya, beliau menyambung pengajian di Universiti Tsinghua, Beijing dalam jurusan kejuruteraan kimia. Selepas menamatkan pengajiannya pada tahun 1979, beliau bekerja selama 3 tahun sebagai setiausaha kepada Geng Biao yang ketika itu merupakan naib Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Negara. Xi berusaha keras dalam kerjaya politiknya untuk sampai ke puncak. Bermula sebagai setiausaha parti tempatan di wilayah Hebei sebelum beralih ke peranan yang lebih kanan di beberapa tempat lain termasuk sebagai ketua parti Shanghai iaitu bandar kedua dan hub kewangan bagi China. Profil beliau yang semakin meningkat dalam parti mendorong beliau dipilih ke dalam badan pembuat keputusan tertinggi negara itu. Hanya 5 tahun kemudian, beliau telah dilantik sebagai Setiausaha Agung Parti Komunis China pada November 2012 dan secara rasmi menjadi Presiden China 4 bulan kemudian. Kempen anti rasuah Xi Jinping. Perbezaan dalam kepimpinannya bermula dengan kempen anti rasuah yang diumumkannya secara meluas. Beliau secara lantang mengisytiharkan untuk menjatuhkan mana-mana pegawai di semua peringkat kuasa yang terlibat dengan masalah rasuah. Melalui kempen itu, seramai hampir 300,000 pegawai China telah dibuang pada tahun 2015 sahaja.
Menurut Xi, beliau yakin dengan apa yang dilakukan olehnya mampu menaikkan keyakinan orang ramai terhadap partinya. Namun, ada juga penganalisis yang berpendapat kempen yang dilakukan oleh Xi ini bersifat selektif kerana jika melihat kepada nama orang yang telah dibuang, kebanyakannya mereka yang bukan penyokong Xi Jinping. Sesetengah pemerhati percaya kempen itu bertujuan untuk menumpaskan pihak lawan dan merupakan sebahagian daripada siri gerakan politik oleh Xi yang bertujuan untuk menyatukan kuasanya. Pada Julai 2017, Setiausaha Agung Parti Chongqing dan ahli biro politik Sun Zhengchai telah diletakkan di bawah siasatan oleh Suruhanjaya Pusat untuk pemeriksaan disiplin. Kedua-dua individu ini dikatakan sebagai pesaing utamanya dan bakal penggantinya. Dalam pada kempen anti rasuah itu sibuk dilaksanakan, kempen propaganda berasingan yang memuji dan mempromosi Xi juga semakin bertambah. Puisi memuji pemimpin Cina itu dipenuhi di semua televisyen dan laman sesawang Cina. Ketika itu juga, tular video lawatan Xi ke organisasi media di seluruh China. Impian China. Xi Jinping dilihat sangat bersungguh-sungguh mengejar apa yang beliau sebut sebagai peremajaan hebat negara China dengan visi China Dream yang beliau ketengahkan. Di bawah pemerintahannya, China telah mengubah reformasi ekonomi untuk memerangi pertumbuhan yang perlahan seperti mengurangkan industri milik kerajaan yang kurang berfungsi dan mengurangkan pencemaran. Antara projek di bawah pemerintahannya yang sangat terkenal iaitu inisiatif One Belt One Road. Di peringkat global, negara itu dilihat lebih tegas dan ini dapat dilihat melalui usahanya yang berterusan di Laut Cina Selatan walaupun mendapat bantahan antarabangsa. Xi Jinping juga telah memberikan berbilion dolar ke dalam pelaburan Asia dan Afrika dan ini dipercayai antara usahanya ke arah menjadi satu kuasa besar dunia. Ini juga disertakan dengan kebangkitan semua nasionalisme politik yang dicetuskan oleh pihak media Cina dengan memberi tumpuan sepenuhnya untuk mengetengahkan propaganda positif Xi Jinping sebagai orang kuat Cina. Perkara yang dilakukan ini menyebabkan beberapa pihak menuduhnya cuba untuk membangunkan kultus personality seperti Mao Zedong. Sebagai tanda jelas kuasa yang beliau miliki, semasa pengundian Parti Komunis pada tahun 2017, mereka telah memilih untuk menulis falsafahnya ke dalam perlembagaan parti. Sebelum ini, hanya Mao dan Deng Xiaoping yang memperkenalkan pembaharuan ekonomi pada tahun 1980-an telah menjadikannya sebagai undang-undang asas negara yang sangat penting. Pemimpin paling authoritarian. Di bawah Xi Jinping, China telah menyaksikan peningkatan sekatan terhadap kebebasan daripada peningkatan penapisan dalam talian online kepada penahanan para penentang serta peguam hak asasi manusia. Apa yang dilakukan olehnya menyebabkan sesetengah pihak menyifatkan Xi sebagai pemimpin yang paling authoritarian sejak Mao Zedong. Bukan itu sahaja, sekatan juga dipergiatkan di bawah pemerintahan Xi Jinping. Di wilayah Xinjiang, kumpulan hak asasi manusia percaya bahawa kerajaan telah menahan lebih 1 juta penduduk Uyghur Islam sejak beberapa tahun lalu dalam apa yang ditaktifkan oleh kerajaan sebagai kem pendidikan semula. Terdapat juga bukti yang kaum ini dijadikan sebagai buruh paksa. Beberapa tahun lalu, tular berita sebilangan negara seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom telah menuduh China melakukan pembunuhan beramai-ramai dan jenayah kemanusiaan melalui penindasan mereka terhadap kaum ini. Pada 2019, beribu-ribu orang di Hong Kong telah membantah rancangan untuk membenarkan ekstradisi ke tanah besar China. Apabila rang undang-undang itu ditangguhkan, protes berkembang menjadi perarakan pro-demokrasi dengan aktivis menyuruh hak mengundi sejagat. Apa yang dilakukan oleh Xi untuk menamatkan protes ialah dengan menandatangani Undang-Undang Keselamatan Negara pada tahun 2020. Undang-undang itu memberi Beijing beberapa kuasa yang besar, termasuklah kuasa untuk membentuk semula kehidupan rakyat di Hong Kong. Ramai aktivis yang telah dibicarakan di bawah undang-undang baru itu, termasuklah aktivis terkenal Joshua Wong, Agnes Chow dan Ivan Lam yang dijatuhkan hukuman atas pelibatan mereka dalam protes pada tahun 2019. Di bawah pemerintahan Xi juga, China telah meningkatkan tumpuan mereka terhadap Taiwan dengan mengancam untuk menggunakan kekuatan tentera untuk menghalang sebarang langkah ke arah kemerdekaan rasmi mereka. Konflik timbul apabila Beijing menganggap Taiwan sebagai wilayahnya yang terpisah, tetapi Taiwan pula menganggap mereka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Kesimpulannya, ramai yang menganggap negara China kini sudah kembali sebagai negara authoritarian di bawah kepimpinan Xi Jinping. Dengan cita-citanya untuk menjadi kuasa besar dunia, kerajaan China di bawah Xi Jinping kini sedang berusaha keras untuk mencapai visi China Dream. Segala rancangan telah dirangka dan Xi sendiri telah mengumumkan secara terbuka bahawa beliau mahu China mengetuai dunia menjelang tahun 2050. Jika dahulu
peperangan merupakan cara utama untuk menawan sesebuah negara dan seterusnya meluaskan kekuasaan. Akibatnya, jutaan manusia terbunuh termasuklah orang awam yang tidak bersalah dan hanya menjadi mangsa. Bukan itu sahaja, peperangan juga menyebabkan kerosakan harta benda awam yang membawa kerugian bernilai jutaan ringgit. Namun, berbeza pada hari ini, proses penjajahan tidak lagi hanya melalui tindakan peperangan. Sebaliknya, ia boleh dilakukan menggunakan cara yang lebih halus seperti melalui penjajahan ekonomi dan politik. Ketika iklim ekonomi politik dunia dibayangi ketidaktentuan, banyak pihak menyuarakan kebimbangan mengenai China dan langkah geostrategiknya. Pengembangan China dan pelaburan strategiknya di pentas antarabangsa dilihat meresahkan, sehingga ada yang menyatakan bahawa China kini sedang menjalankan penjajahan ekonomi dan politik di negara-negara tertentu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana China selaku antara kuasa besar dunia menjajah ekonomi negara lain melalui perangkap hutangnya. Teruskan menonton. China mengalami persekitaran ekonomi yang memberangsangkan apabila mereka dilihat sangat aktif melabur dengan negara-negara luar. Malaysia juga tidak ketinggalan mendapat pelaburan yang banyak daripada negara kuasa baru itu. Namun pada masa yang sama, terdapat suara-suara skeptikal yang berpendapat bahawa usaha China itu berkemungkinan menjadi instrumen penjajahan baru untuk memenuhi cita-cita geostrategik Beijing. Sebenarnya, bukan sahaja China, perkara yang sama juga dilakukan oleh kuasa-kuasa besar dunia yang lain termasuk Amerika Syarikat dengan cara menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tertentu dengan tujuan untuk mengekalkan pengaruh dan penguasaan mereka. Malah, China secara terang-terangan mahukan penguasaan ke atas Laut China Selatan yang dimiliki bersama oleh negara-negara yang berada berdekatan dengannya. Dari segi ekonomi pula, China telah mengumumkan program One Belt One Road Initiative (OBOR), iaitu jaringan ekonomi untuk negara-negara terlibat dengan pembinaan pelbagai infrastruktur dan kemudahan pengangkutan yang menghubungkan negara-negara ini. Walaupun China berkali-kali menafikannya, ramai pihak melihat tindakan ini sebagai satu bentuk penjajahan ekonomi. Ini berlaku apabila China mula memberikan kemudahan pinjaman kepada negara-negara terlibat, terutamanya negara-negara kecil seperti Laos dan Papua New Guinea. Tindakan ini pastinya menimbulkan persoalan daripada pelbagai pihak memandangkan China begitu bermurah hati untuk memberi pinjaman kepada negara-negara luar. Dakwaan ini dikukuhkan lagi dengan keraguan yang timbul bahawa adakah negara-negara peminjam itu mampu membayar jumlah pinjaman ini dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. One Belt One Road Initiative. Suatu ketika dahulu, negara China sangat terkenal dengan laluan sutera atau Silk Road yang menjadi pemangkin kepada ekonomi wilayah tersebut pada zaman lampau. Dalam era abad ke-21 ini, kerajaan China dilihat sekali lagi ingin cuba menghidupkan kembali laluan sutera versi baru yang kini diberi nama Belt and Road Initiative atau BRI. Didokong sepenuhnya oleh kerajaan China sebagai satu cara negara tersebut meluaskan pengaruhnya ke serata dunia. Dana yang diperlukan untuk memenuhi impian ini terlalu besar dan tidak banyak negara mampu melakukannya. BRI atau juga digelar sebagai OBOR direncanakan untuk menghubungkan 3 benua iaitu Asia, Afrika dan Eropah dengan tujuan untuk membolehkan sempadan hampir separuh penduduk dunia diselaraskan dalam satu laluan gergasi dalam rancangan yang diharapkan menjadi pemangkin ekonomi dunia dengan China sebagai pendahulunya. Menurut anggaran Institut Kewangan Antarabangsa IIF sejak 2013, China telah bersetuju menerima 690 bilion US dolar dalam pelaburan luar negara dan kontrak pembinaan di lebih 105 negara. Dan dengan mengecilkan tumpuan itu kepada 72 negara yang terlibat dalam projek BIR, IIF juga menganggarkan bahawa China telah menyalurkan sejumlah 280 bilion US dolar kepada 44 negara yang sama ada tidak dinilai atau tidak mempunyai pelaburan. Bukan itu sahaja, hasil usaha pembangunan fasiliti di luar China ini juga memerlukan kerjasama luar biasa daripada pelbagai pihak, khususnya sektor pembinaan. Namun, kritikan yang diterima ialah apabila kerajaan China dilihat seakan-akan sengaja meminggirkan kontraktor tempatan di negara-negara anggota dengan meletakkan syarikat dan pekerja yang dilantik diterbangkan khas dari China sendiri. Berikutan syarat yang diletakkan, banyak pihak berpendapat bahawa China sebenarnya memperkenalkan langkah tersebut bagi membolehkan rakyat mereka keluar daripada negara mereka, mengurangkan beban ekonomi mereka dan mengecilkan populasi mereka yang kini sangat berkapasiti tinggi. Negara yang mempunyai hutang besar dengan China. Menurut penyelidikan yang diterbitkan untuk ekonomi dunia, terdapat 7 negara di dunia mempunyai hutang pinjaman luar negerinya kepada China melebihi 25% daripada KDNK mereka. Paling menyedihkan, kebanyakan negara itu adalah negara-negara kecil.
3 daripadanya terletak di Afrika iaitu Djibouti, Niger dan Republik Kongo, manakala 4 negara lain terletak di benua Asia iaitu Kyrgyzstan, Laos, Kemboja dan Maldives. Namun, ia hanya terkumpul melalui pinjaman langsung dan tidak termasuk pegangan hutang maupun hutang perdagangan jangka pendek. Kajian itu juga menunjukkan bahawa majoriti negara yang berhutang dengan China berada di Afrika, diikuti oleh Asia Tengah dan Amerika Latin. Jadi, ramai pihak yang melihat pemberian hutang dalam jumlah yang sangat besar ini sebagai langkah licik China untuk menguasai negara-negara tersebut. Hal ini kerana sekiranya negara-negara ini tidak berkemampuan untuk membayar jumlah pinjaman, ada antaranya yang dipaksa untuk menyerahkan penguasaan aset tersebut kepada China ataupun membenarkan China membina pangkalan tentera mereka di negara tersebut. Sri Lanka antara mangsa perangkap hutang China. Dalam kes ini, Sri Lanka merupakan contoh yang boleh diambil iktibar dengan negara ini yang kini telah terjerat dengan hutang pinjaman yang tinggi oleh China melalui obor. Sri Lanka dikatakan telah membuat pinjaman kira-kira RM4.1 bilion untuk pelbagai projek pembinaan infrastruktur dan kemudahan awam. Segalanya bermula apabila bekas Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, yang telah membuat pelbagai pinjaman dengan China. Walaupun kerajaan baru telah mengambil alih tapuk pemerintahan pada tahun 2015, kerajaan baru ini terpaksa tunduk kepada pemerintahan China dan terpaksa menyerahkan pelabuhan Hambantota yang baru dibina kepada China. Walaupun dilarang untuk meletakkan sebarang kelengkapan di kawasan ini, China didapati telah mengingkari dengan membawa masuk pasukan tenteranya dan mewujudkan pangkalan ketenteraan di sana. Hubungan Malaysia dengan China. Projek BRI sememangnya memberikan impak signifikan kepada kuasa ekonomi China, terutama ke atas rantau ASEAN. Pembangunan ASEAN dijadikan landasan untuk China menguasai Tenggara Asia. Namun, perkembangan yang membabitkan pencerobohan 16 pesawat tentera udara Republik Rakyat China yang memasuki ruang maritim Malaysia pada tahun 2021 mencetuskan persoalan tentang keselamatan dan kedaulatan perairan Malaysia. Lebih merisaukan, penerbangan dikesan membabitkan pesawat pengangkut strategik yang berupaya melaksanakan pelbagai misi yang juga dikaitkan dengan isu pengintipan yang boleh merosakkan hubungan harmoni diplomatik dan ekonomi sedia ada. Malaysia sememangnya mempunyai hubungan mesra dengan negara besar dunia, termasuklah China. Menurut seorang pensyarah, dari sudut pelaburan, sejak 11 tahun lalu, China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia dengan jumlah ekspor mencapai RM237.2 bilion pada suku pertama 2020, dengan jumlah itu meningkat 3% berbanding tahun sebelumnya. Tambahan lagi, projek fiskal laluan rel Pantai Timur (ECRL) yang menelan belanja berpuluh bilion ringgit Malaysia juga mendapat pembiayaan China. Pakej rangsangan China kepada negara dunia ketiga dan negara membangun boleh dianggap memerangkap jika negara berkenaan gagal melunaskan perjanjian hutang yang diberikan. Ia disebut sebagai diplomasi debt trap atau diplomasi perangkap hutang, ditambah dengan kontroversi hak milik ke atas Laut Cina Selatan yang menjadi isu hangat ke atas negara ASEAN. Ini memberi isyarat bahawa pembiayaan hutang diberikan China berkemungkinan menjadi penyebab musnahnya kedaulatan negara ASEAN. Berdasarkan data, Kemboja dan Laos mempunyai lebih 25% hutang ke atas China dalam kalangan negara anggota ASEAN. Malaysia sendiri termasuk dalam kalangan 5% hingga 10% pinjaman ke atas China. Ini bermaksud hampir keseluruhan ASEAN mempunyai hutang dengan China. Ini cukup signifikan membuatkan ASEAN mungkin terikat strategi pelebaran kuasa China ke atas ASEAN terutamanya. Kegagalan melunaskan hutang dikuatiri menyebabkan negara berkenaan terpaksa melepaskan kepentingan mereka seperti berlaku di pelabuhan Sri Lanka. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa usaha yang dilakukan China ini mampu membawa kesan positif kepada pembangunan negara. Namun, pemimpin sesebuah negara haruslah bijak dalam membuat keputusan agar kedaulatan negara tidak tergadai disebabkan kerana sibuk mengejar pembangunan. Jadi, negara ASEAN khususnya perlu mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku ke atas Sri Lanka demi memastikan kedaulatan negara terpelihara daripada sebarang pencerobohan sekaligus dapat mengekalkan status Asia Tenggara sebagai kawasan aman tanpa pergolakan. Memetik laporan khas yang dikeluarkan oleh The Economist, dunia yang dimahukan oleh China ialah dunia yang berpecah dan dibahagikan. China mahu mengubah dan memecah order dunia yang telah ditetapkan oleh pihak lain selama ini. Di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping, yang kepimpinan tertingginya akan dilanjutkan untuk penggal ketiga oleh Kongres Parti ke-20, China sedang berusaha untuk membentuk semula susunan dunia dari dalam dengan cara yang lebih halus. Apabila usahanya menghadapi tentangan, ia akan mendesak peraturan yang tidak jelas penguatkuasaannya untuk dijadikan modal politik mereka.
China kini berusaha untuk menghidupkan semula cara lama yang diamalkan oleh pemerintahan dunia dengan mengorbankan kebebasan dan hak asasi individu, sama seperti cara mereka memerintah negara tembok besar itu. China di bawah pimpinan Xi kononnya menentang mentaliti perang dingin, tetapi hakikatnya mereka yang ingin membahagikan dunia kepada blok-blok ideologi yang berlainan dan berbeza-beza. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana dan apa yang dilakukan China untuk mengubah atau memecahkan order dunia yang sedia ada. Teruskan menonton. Untuk sebahagian besar sejarah dunia, kuasa besar dan orang yang lebih kuat akan lebih bebas berkuasa dan menindas golongan yang lemah. Namun, selama hampir 8 dekad lamanya, hampir keseluruhan dunia kecuali beberapa negara telah mengubah cara pemerintahan mereka kepada cara yang berbeza daripada apa yang telah diamalkan sebelum Perang Dunia Kedua. Berpandukan cita-cita ke arah pendemokrasian, dunia yang diketuai oleh Amerika Syarikat telah merancang dan merangka pelbagai akta dan dasar untuk memastikan manusia tidak kembali kepada zaman kegelapan yang penuh dengan penindasan itu lagi. Antara usahanya ialah dengan menubuhkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan institusi antarabangsa yang lain untuk menggalakkan kerjasama dan pembangunan antara satu sama lain di seluruh dunia. Usaha ini memakan masa yang sangat panjang dan ia bukanlah sebuah proses yang mudah. Antara sistem awal dalam order dunia yang diguna pakai sehingga hari ini yang dilakukan oleh PBB dan badan antarabangsa lain ialah dengan mempersetujui gencatan senjata, mendaftarkan pelarian, memberi makan kepada orang yang lapar maupun memerangi wabak yang melanda dunia. Order ini telah diuji sejak tahun 1945 lagi. Namun begitu, cabaran yang paling membimbangkan semestinya melibatkan kuasa besar yang menentang undang-undang antarabangsa dan order sedia ada yang sedang diguna pakai. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh Rusia pada 2022 dengan menggunakan kuasa vetonya sebagai salah satu daripada 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB untuk menghalang kecaman terhadap pencerobohannya ke atas Ukraine. Bagi China pula, mereka menggunakan cara yang lebih halus dalam usaha untuk mengubah order dunia ini. Usaha China membentuk imej di mata dunia. Presiden Xi Jinping dengan bijak mencerminkan negaranya sebagai pembela status quo sehinggakan beliau berikrar untuk memberikan sokongan terhadap piagam UN berkaitan sistem multilateralism dalam hubungan antarabangsa. Pada 2017, Presiden Xi juga telah memberi jaminan bahawa China merupakan juara dalam perdagangan bebas. Namun, para pemerhati berpendapat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin China adalah untuk mengekalkan unsur-unsur pemerintahan semasa yang telah membantu negara mereka meningkat naik seperti peraturan perdagangan dunia yang lebih terbuka dan menggalakkan aliran masuk modal dan teknologi asing. Apabila China mengatakan ia menentang campur tangan dalam hal ehwal dalam negara, ini bukan retorik. Buktinya, pada tahun 2017, China juga pernah menggunakan hak vetonya sama seperti Rusia untuk melindungi Syria daripada sekatan kerana menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri. Walaupun China tidak mendapat sebarang keuntungan, tetapi mereka mampu membawa imej yang kononnya mereka mengamalkan bentuk demokrasi yang unggul, menghormati hak asasi manusia dan mengendalikan ekonomi pasaran. Xi Jinping mahu kurang campur tangan global. Presiden China Xi Jinping juga tanpa segan silu mengumumkan bahawa masanya telah tiba untuk China memimpin dalam pembaharuan tadbir urus global dan bergerak lebih dekat ke peringkat tengah di mana para pembela order dunia semasa kini berdepan dengan pertandingan siapakah yang bakal menguasai dunia pada abad ke-21. Sehinggakan ramai yang tertanya-tanya sama ada matlamat China adalah untuk menggantikan peraturan yang sedia ada dengan peraturannya sendiri. Menurut penganalisis yang mempunyai hubungan baik dengan Beijing, Amerika Syarikat dikatakan telah campur tangan dalam susunan order dunia. China menuduh Amerika Syarikat dan sekutunya memaksa pengalaman hak asasi manusia oleh semua negara di dunia di mana misi asalnya adalah untuk membantu negara-negara saling bersama dan berdagang secara aman. Sekali lagi, China mendakwa dirinya sebagai pembela status quo dan menggelar Amerika Syarikat sebagai pengganggunya. Tuduhan yang dilemparkan China ini boleh ditafsirkan kepada sebuah cita-cita yang amat besar iaitu mengamalkan nilai yang disebut dalam bahasa China bermaksud saling hormat dan tidak campur tangan. Ini terbukti apabila China pernah meluahkan rasa tidak puas hatinya terhadap campur tangan Amerika Syarikat dan sekutunya di Iraq, Afghanistan dan Libya dan tidak bersetuju dengan konsep tanggungjawab untuk melindungi yang diguna pakai oleh Amerika Syarikat. Doktrin itu telah digunakan dalam order dunia hari ini apabila negara mula bertindak jika terdapat kes pembunuhan beramai-ramai, jenayah perang, pembersihan etnik atau jenayah terhadap kemanusiaan.
Walaupun China telah bersetuju dengan doktrin ini bersama ahli PBB yang lain, tetapi cendekiawan China menegaskan bahawa tanpa penakrifan yang jelas, ia telah menjadikan doktrin ini sebagai prinsip kosong. Namun begitu, laporan The Economist telah mengaitkan apa yang dikatakan oleh China sebenarnya hanya untuk menyorokkan diskriminasi yang mereka lakukan terhadap kaum Uyghur dan orang Islam lain di Xinjiang. Bukan itu sahaja, banyak lagi tindakan yang dilakukan China yang menunjukkan bahawa mereka memang dalam usaha untuk memecah belahkan dan membahagikan dunia. Sebagai contoh ialah situasi di mana China nampaknya tidak berminat dengan cadangan Perancis yang telah dipersetujui oleh 106 ahli UN yang lain berkaitan konsensus untuk tidak menggunakan kuasa veto dalam krisis yang melibatkan kekejaman besar-besaran. Ini dapat dilihat apabila China kononnya mendakwa bahawa mereka bersikap berkecuali berkaitan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, tetapi dalam pada masa yang sama, China sendiri juga telah mempromosikan pandangan Rusia bahawa perang itu sebenarnya dicetuskan oleh Amerika Syarikat dan Pakatan Tentera NATO. Matlamat China adalah untuk melihat perpaduan Barat runtuh dan seterusnya memudahkan mereka untuk melaksanakan rencana order dunia baru yang telah dirancang. Inisiatif obor antara usaha China. Tidak lama dahulu, inisiatif Belt and Road yang dilancarkan pada 2013 oleh Presiden Xi Jinping telah menimbulkan kebimbangan ramai pihak apabila mereka meminjamkan ratusan bilion dolar untuk pembangunan jalan raya, kereta api, empangan dan infrastruktur lain di seluruh dunia. Namun begitu, kini usaha China nampaknya bergerak semakin perlahan dan menyebabkan beberapa status projek menjadi tidak menentu yang membawa kepada protes anti-China daripada penduduk tempatan. Walaupun begitu, China masih tidak berputus asa dan mereka telah mengubah taktiknya. Dalam ucapan sebenar Perhimpunan Agung PBB pada tahun lalu, Xi telah melancarkan satu lagi inisiatif baru yang dinamakan sebagai Global Development Initiative GDI untuk menyelaraskan China dengan matlamat pembangunan mampan PBB. Walaupun butiran inisiatif itu kekal kabur, China tetap mempromosikan hujahnya bahawa mereka membenarkan setiap negara mencari laluan pembangunan sendiri atau dengan kata mudah menolak nilai pemerintahan secara diktator. Walaupun laporan mendapati bahawa China sebenarnya telah mendesak banyak negara untuk mendaftar sebagai Friends of the GDI. China telah berjaya membina gabungan negara untuk menentang Sekatan Barat. Oleh itu, sekiranya pengaruh China di PBB terus berkembang, sekatan pelbagai hala akan menjadi lebih jarang berlaku. Bagi agensi antarabangsa pula, bekerjasama dengan pihak China adalah berisiko tinggi. Dalam kes penularan wabak COVID-19 sendiri, dunia dapat melihat bagaimana kerajaan China mengawal data tentang kes awal jangkitan dan perdagangan haiwan liar daripada pengetahuan dunia. Sebaliknya, kerajaan China pula mempromosikan teori bahawa virus itu berasal dari makmal tentera Amerika Syarikat. Selain itu, untuk menunjukkan bahawa negara itu boleh mengikut peraturan global, China telah membina institusi pelbagai halanya yang sendiri. Sebagai contoh ialah penubuhan Asian Infrastructure Investment Bank AIIB yang dihoskan oleh China. Penubuhan ini juga menjadi antara usaha yang dilakukan China dalam rencana untuk melaksanakan order dunia yang baru. Kesimpulannya, bagi negara demokrasi barat, harga untuk mengelakkan pertumbungan dengan China nampaknya semakin meningkat tahun demi tahun. Bagi China pula sebagai sebuah negara komunisme, untuk menawan dunia, mereka perlu mengadaptasi dengan cara semasa bagi memudahkan usaha mereka untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dan bagi menjawab persoalan utama sama ada China akan berjaya membahagikan dunia, jawapannya ialah mungkin berjaya. China di bawah kepimpinan Xi Jinping mempamerkan cita-cita kuasa besar dunia. Sama ada suka atau tidak dan sedar atau tidak, kini China bertekad untuk menjadi kuasa terbesar dunia. Segala rancangan telah dirangka oleh Presiden China Xi Jinping dan telah mengumumkan secara terbuka bahawa beliau mahu China mengetuai dunia menjelang tahun 2050. Jika ini benar-benar berlaku, kita akan melihat satu dunia baru yang mungkin akan berlaku. Jika perkara ini menjadi kenyataan, ini bermakna bahawa kuasa Amerika Syarikat selaku kuasa dunia pada hari ini akan merosot. Pengaruh China juga dilihat semakin membesar di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan pengaruh politik dan ekonomi China di rantau Asia Tenggara jelas kelihatan seiring dengan kebangkitannya sebagai sebuah kuasa besar dunia sejak 1990-an. Sejak tahun 2020, pertumbuhan ekonomi China telah memangkinkan satu definisi baru bagi negara tersebut. Jika sebelum ini, geopolitik global terbahagi kepada Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet, sekarang ini Amerika Syarikat serta Kesatuan Soviet nampaknya berdepan dengan pesaing baru iaitu China.
Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apa yang diinginkan oleh negara China atau cita-cita China. Teruskan menonton. 73 tahun lalu, mendiang pengerusi Mao Zedong mengisytiharkan penubuhan Republik Rakyat China kepada dunia. Maka berakhirlah penderitaan dan kesusahan 100 tahun yang diharungi bangsa China susulan pergolakan dalaman dan ancaman luaran. Sejak itu, China bangkit melangkah memulakan perjuangan ke arah kemakmuran negara dan kebangkitan bangsa. China telah mengorak langkah baik dari segi pembangunan negara maupun kesejahteraan rakyat dengan mencipta banyak keajaiban dalam pembangunan sosioekonomi. Bermula sebagai sebuah negara pertanian, China berkembang menjadi entiti ekonomi kedua terbesar dan gergasi dalam sektor pembuatan dengan jumlah dagangan dan rizab pertukaran asing paling besar di dunia. Keluaran dalam negara kasar KDNK menyaksikan pertumbuhan 450 kali ganda meningkat kepada 13.6 trilion US dollar pada 2018 daripada 30 bilion US dollar pada 1949. China kini menjadi rakan dagang terbesar dengan 130 buah negara. Dengan purata sumbangan tahunan hampir 30%, China menjadi enjin penggerak utama kepada ekonomi dunia. Sebagai sebuah negara yang telah mencapai gelaran ekonomi kedua terbesar dunia, negara China telah merencanakan pelbagai visi dan wawasan yang akan dan perlu mereka capai bagi merealisasikan impian menjadi negara kuasa besar dunia. China 2030 membina masyarakat moden, harmoni dan kreatif. Pada Februari 2012, World Bank dan Development Research Center of China State Council telah membentangkan strategi pembangunan baharu untuk China untuk mengimbangi semula peranan kerajaan dan pasaran, sektor swasta dan masyarakat ke arah mencapai matlamat negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Menurut laporan tersebut, China harus menekapkan peralihannya kepada sistem ekonomi pasaran bebas melalui pembaharuan sektor perusahaan, tanah, buruh dan kewangan selain membuka pasarannya kepada persaingan dan inovasi yang lebih besar demi mencapai matlamatnya untuk struktur baharu pertumbuhan ekonomi. Ekonomi China menghampiri titik perubahan yang menuntutnya untuk melonggarkan cengkamannya terhadap industri dan bergerak ke arah bebas. Bank Dunia juga meramalkan bahawa negara itu akan menjadi ekonomi terbesar dunia menjelang 2030. Selepas meningkatkan purata tahunan 10% dalam tempoh 30 tahun yang lalu dan mengeluarkan lebih 500 juta orang daripada kemiskinan, perkembangan ekonomi China dijangka bergerak perlahan sekitar 5% tahun menjelang 2026 hingga 2030. Wawasan China 2035, dari kota larangan Beijing ke megacity Eurasia. Wawasan 2035 China melibatkan pembangunan bandar mega negara yang akan membantu memupuk perkongsian perdagangan dan pelaburan serantau yang lebih kukuh dengan ASEAN, rantau Belt and Road serta ekonomi membangun di seluruh dunia. Di samping itu, langkah Beijing untuk memudahkan pertumbuhan penggunaan domestik berkualiti tinggi dan kapasiti bagi pembuatan nilai tambah akan menjadi kunci kepada kebangkitan China. Xi Jinping dalam kenyataannya merangkumkan wawasan 2035 akan menjadikan negara China sebagai negara sederhana makmur menjelang tahun 2035. Namun begitu, implikasinya dalam mencapai tahap pembangunan ekonomi yang dikatakan sederhana itu akan melibatkan perubahan dalam hubungan China dengan negara lain di seluruh dunia. Bermula dengan apa yang kelihatan seperti menjadi paradigma ekonomi global yang baru, pengubah dasar China telah mula menyesuaikan pembangunan domestik China dan hubungan antarabangsanya secara progresif dengan negara-negara di seluruh rantau ini dan benua lain. Perkara ini boleh dilihat dengan jelas dalam beberapa tahun kebelakangan ini melalui pelbagai program infrastruktur transnasional yang dipacu China dengan perdagangan pelbagai hala. Bukan itu sahaja, ia juga dibuktikan dalam pembaharuan ekonomi dalam sosial domestik yang direka bentuk untuk membolehkan pembangunan yang mampan dan inklusif, memberi manfaat kepada isi rumah dan pengguna China, sektor perniagaan kecil dan sederhana dan rangkaian pembekal China yang berkembang pesat dari negara rakan kongsi di seluruh dunia. Pada November 2020, 15 negara Asia Pasifik menjadi ahli perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP. Matlamat RCEP adalah untuk menyatukan dan memperdalamkan hubungan ekonomi di seluruh Asia Timur dan Pasifik Timur dengan China sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi rantau ini. Dari perspektif pembangunan China di rantau Asia, perjanjian itu akan membawa implikasi yang ketara untuk memperluaskan rantaian bekalan dan nilai antara negara, meningkatkan kelebihan perbandingan dalam pembuatan antara pelbagai negara dan meningkatkan aliran pelaburan merentas sepadan.
RCEP akan menjadi zon perdagangan bebas terbesar di dunia dan 15 negara anggotanya adalah rumah kepada 2.27 bilion orang dengan jumlah KDNK 26 trilion US dollar dan jumlah ekspor sekitar 5.2 trilion US dollar. 5 wilayah metropolis China. Rancangan 5 tahun ke-14 menetapkan sasaran baru untuk pertumbuhan bandar China. Ini termasuk rancangan untuk memudahkan kira-kira separuh daripada pendatang luar bandar yang menetap di 5 kluster bandaraya besar termasuk wilayah Beijing, Tianjin, Hebei, Delta Sungai Yangtze, kawasan Sungai Mid Yangtze, Greater Bay Area, GBA dan gugusan bandar Chongqing, Chengdu yang telah diumumkan. Walaupun terdapat kluster bandar lain yang lebih kecil, 5 kawasan ini terutamanya dipromosikan sebagai pusat sosioekonomi dan budaya kuasa serantau. Setiap satu kawasan akan direka bentuk untuk membolehkan peredaran domestik dan berfungsi sebagai hub dalam memudahkan peredaran luar antara China dan ekonomi global. Jika digabungkan, populasi bandar-bandar besar ini akan menjadi 600 juta orang dan jumlah ini bersamaan dengan gabungan Kesatuan Eropah dan Kesatuan Soviet. Proses urbanisasi China sudah tentu berusia beberapa dekad lamanya dan ia dianggap penting dalam membolehkan strategi pertumbuhan ekonomi negara yang bercita-cita tinggi. Pergerakan berterusan penduduk dari komuniti luar bandar ke persekitaran bandar mungkin akan berterusan untuk masa hadapan dengan kemungkinan nisbah pembandaran negara China boleh meningkat kepada 3/4 daripada penduduk menjelang 2030 daripada bawah 2/3 pada masa ini. Visi dan kebangkitan China membantu dunia. Rantau Asia Pasifik menyumbang kepada kumpulan ekonomi terbesar di dunia dan ia merupakan enjin utama pertumbuhan ekonomi. Visi China untuk rantau ini juga telah membuka jalan dalam membina naratif baru yang hebat dalam hubungan antarabangsa. Menurut laporan China Daily, cadangan baru China iaitu Inisiatif Keselamatan Global dan Inisiatif Pembangunan Global bersama-sama dengan Inisiatif Belt and Road akan terbukti memainkan peranan penting bagi sesetengah negara. Dengan naratif besar yang dicadangkan China untuk membina komuniti dengan masa depan bersama, negara-negara Asia Pasifik yang mengikuti pendekatan holistik ini akan berjaya meningkatkan kerjasama bersama dalam berdepan perubahan iklim dan provokasi yang memecah belahkan geopolitik. Tambahan pula, era baru revolusi perindustrian semakin mendapat tempat dengan ekonomi digital berkembang dengan lebih pesat. Dalam aspek ini, visi pembangunan inovatif yang diselaraskan dengan keterbukaan untuk semua nampaknya semakin penting. China telah memudahkan projek dan dasar sedemikian di pelbagai negara untuk pertumbuhan bersama dengan mengadaptasikan pembangunan yang lebih komprehensif, berkualiti tinggi dan mampan menjadi matlamat bersama masyarakat antarabangsa. Sebagai negara membangun terbesar di dunia, China sedar sepenuhnya akan tanggungjawab yang dipikulnya. Selama bertahun-tahun, China telah mengambil langkah untuk menyesuaikan diri, mengurus dan mengemudi norma baru dalam ekonomi dan terus memajukan pembaharuan struktur dari segi penawaran. Hasilnya, ekonomi China terus menunjukkan prestasi yang stabil dengan pertumbuhan yang lebih berkualiti, cekap dan mampan. Kesimpulannya, China telah melakukan banyak perkara dan berusaha keras dalam melalui pembaharuan yang menyeluruh demi mencapai visi dan wawasan yang telah mereka tetapkan. Hasilnya, hari ini kita dapat lihat China telah menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia dan negara ini juga berjaya mencapai kemajuan yang besar dalam pelbagai bidang. Sejak dasar pembaharuan dan pintu terbuka dilaksanakan 40 tahun lalu, seramai 700 juta orang berjaya keluar daripada belenggu kemiskinan. Amerika Syarikat dan China mempunyai salah satu hubungan dua hala yang paling penting dan kompleks di dunia. Sejak 1949, kedua-dua negara ini telah mengalami tempoh ketegangan dan kerjasama berhubung isu-isu tertentu termasuk perdagangan, perubahan iklim dan Taiwan. Namun begitu, hubungan antara Amerika Syarikat dan China telah menjadi lebih rumit sejak sedekad lalu. Sebenarnya, kedua-dua negara kuasa ekonomi yang besar di dunia ini mempunyai kaitan yang nampaknya sukar untuk dipisahkan, terutamanya dari segi perdagangan. Walau bagaimanapun, tempoh jawatan bekas Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, nampaknya telah mengeruhkan lagi hubungan dua hala antara negara ini sehingga membawa kepada perang perdagangan dengan kesan yang besar bukan sahaja kepada ekonomi kedua-dua negara tetapi juga kepada ekonomi global. Perkara menjadi lebih buruk apabila setiap pihak berusaha untuk menunjukkan keunggulan sistem pemerintahan masing-masing. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat hubungan dua hala antara China dan Amerika Syarikat dan kenapa Amerika Syarikat tidak sukakan negara China. Teruskan menonton. Kronologi hubungan Amerika Syarikat dan China.
hubungan antara Republik Rakyat China atau People's Republic of China (PRC) dan Amerika Syarikat sebenarnya telah bermula sejak tahun 1949 dan perkara ini menjadi rumit apabila adanya ketidakpercayaan yang seterusnya membawa kepada ketegangan. Hubungan itu adalah salah satu hubungan ekonomi yang erat di mana ia mula berkembang pesat selepas tahun 1980-an dan diikuti dengan persaingan hegemoni di Asia Pasifik. Ia telah disifatkan oleh para pemimpin dunia dan ahli akademik sebagai hubungan dua hala yang paling penting di dunia pada abad ke-21. Untuk memahami kerumitan antara dua negara ini, kita perlu melihat kembali sejarah hubungan dua hala yang berlaku bermula dari tahun 1949 hingga kini. Oktober 1949, pemimpin Parti Komunis China Mao Zedong menubuhkan Republik Rakyat China di Beijing pada 1 Oktober selepas komunis yang disokong petani mengalahkan kerajaan nasionalis Chiang Kai-shek. Chiang dan beribu-ribu tenteranya melarikan diri ke Taiwan dan mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat yang menentang pencerobohan tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Ini adalah antara titik mula yang menetapkan pentas untuk beberapa dekad hubungan Amerika Syarikat dan China. Jun 1950, Tentera Rakyat Korea Utara yang disokong Soviet menyerang Korea Selatan pada 25 Jun dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Amerika Syarikat bergegas ke pertahanan Korea Selatan. China pula menyokong komunis bertindak balas apabila tentera Amerika Syarikat, PBB dan Korea Selatan mendekati sempadan China. Ogos 1954, Presiden Dwight Eisenhower menarik balik Sekatan Tentera Laut Amerika Syarikat di Taiwan pada 1953, manakala Chiang Kai-shek mengerahkan ribuan tentera ke Pulau Kaimui dan Matsu di Selat Taiwan pada Ogos 1954 dan menyebabkan Tentera Pembebasan Rakyat Tanah Besar China bertindak balas dengan menyerang pulau itu. Mac 1959, Amerika Syarikat menyertai PBB dalam mengecam Beijing atas pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden kebangkitan Tibet. Oktober 1964, ujian bom atom pertama China dilakukan ketika ketegangan Amerika Syarikat Sino berhubung konflik yang semakin memuncak di Vietnam. April 1971, buat pertama kalinya, pasukan pimpong China menjemput ahli pasukan Amerika Syarikat ke China pada 6 April 1971. Wartawan yang mengiringi pemain adalah antara orang Amerika pertama yang dibenarkan memasuki China sejak 1949. Tidak lama selepas itu, PBB mengiktiraf PRC. Februari 1972, lawatan pertama Presiden Richard Nixon ke China dan bertemu Mao Zedong yang seterusnya menandatangani Komuniti Shanghai yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Amerika Syarikat Sino dengan membenarkan Amerika Syarikat membincangkan isu-isu berkaitan khususnya Taiwan. 1979, Presiden Jimmy Carter memberikan China pengiktirafan diplomatik penuh sambil mengiktiraf prinsip satu China dan memutuskan hubungan biasa dengan Taiwan. Walau bagaimanapun, pada bulan April, Kongres meluluskan Akta Perhubungan Taiwan di mana membenarkan hubungan komersial dan kebudayaan berterusan antara Amerika Syarikat dan Taiwan. Tindakan itu memerlukan Washington untuk menyediakan Taipei dengan senjata pertahanan, tetapi secara tidak rasmi, ia telah melanggar dasar satu China Amerika Syarikat. Julai 1982, walaupun Presiden Reagan menyuarakan sokongan untuk hubungan yang lebih kukuh dengan Taiwan semasa kempen presidennya, pentadbirannya berusaha untuk memperbaiki hubungan Beijing-Washington pada kemuncak kebimbangan Amerika Syarikat terhadap pengembangan Soviet. Reagan melawat China pada April 1984 dan pada bulan Jun, kerajaan Amerika Syarikat membenarkan Beijing untuk membuat pembelian peralatan ketenteraan daripadanya. Jun 1989, kerajaan Amerika Syarikat bergantung jualan ketenteraan ke Beijing dan membekukan hubungan akibat insiden dataran Tiananmen Beijing. Mei 1999, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) secara tidak sengaja mengebom kedutaan China di Belgrade semasa kempennya menentang tentera Serbia yang menduduki Kosovo dan ini menggoyahkan hubungan Amerika Syarikat Sino. Oktober 2002, Presiden Clinton menandatangani Akta Perhubungan Amerika Syarikat China 2000 memberikan Beijing hubungan perdagangan biasa yang kekal dengan Amerika Syarikat dan membuka jalan bagi China untuk menyertai Pertubuhan Perdagangan Dunia pada tahun 2001. Antara 1980 dan 2004, perdagangan Amerika Syarikat China meningkat daripada 5 bilion US dolar hingga mencecah 231 bilion US dolar. Mac 2007,
China mengumumkan peningkatan belanjawan sebanyak 18% dalam perbelanjaan pertahanan dan ia mendapat respon daripada Amerika Syarikat iaitu peningkatan ini tidak konsisten dengan matlamat negara itu untuk peningkatan secara aman. China mendakwa ia meningkatkan perbelanjaan untuk menyediakan latihan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi untuk tenteranya untuk melindungi keselamatan negara dan integriti wilayah. September 2008, China menjadi pembintang asing Amerika Syarikat yang paling besar dan mengetasi Jepun. Ini adalah bukti saling kebergantungan yang semakin meningkat dalam ekonomi dua hala antara kedua-dua negara. Ogos 2010, China mengatasi Jepun sebagai ekonomi kedua terbesar di dunia dan China berada di landasan untuk mengatasi Amerika Syarikat sebagai ekonomi nombor 1 di dunia menjelang 2027. Selepas tahun 2011, ketegangan ekonomi antara China dan Amerika Syarikat semakin meningkat akibat daripada beberapa isu ekonomi yang berlaku. Selepas perubahan kepimpinan kerajaan PRC, Presiden Obama telah bertemu dengan Presiden Xi Jinping di California dalam usaha untuk membina hubungan dengan rakan sejawatannya dan meredakan hubungan Amerika Syarikat-China yang semakin menegang. Kedua-dua pihak berjanji untuk bekerjasama dengan lebih berkesan. Obama dan Xi juga berikrar untuk mewujudkan hubungan model baharu di mana ia merupakan satu persetujuan kepada konsep Xi untuk mewujudkan hubungan kuasa besar jenis baru untuk Amerika Syarikat dan China. Walaupun begitu, selepas persetujuan dicapai, masih berlaku beberapa ketegangan tentang beberapa perkara antara kedua-dua pihak dalam tahun-tahun mendatang, khususnya semasa zaman Presiden Donald Trump yang memburukkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara itu sehingga berlakunya perang perdagangan dan disambung dengan penularan wabak COVID-19 ke seluruh dunia bermula daripada negara China. Ia ditambah pula dengan isu Taiwan, isu perang Ukraine-Rusia di mana memburukkan lagi hubungan dua hala itu. Pada November 2022, Biden dan Xi bertemu secara peribadi di Bali, Indonesia buat pertama kalinya selepas menjawat jawatan Presiden. Hasil pertemuan, kedua-dua pemimpin menyatakan hasrat untuk meredakan ketegangan dua hala dan bersetuju untuk membuka semula saluran komunikasi termasuk perbincangan mengenai isu perubahan iklim yang digantung selama beberapa bulan sebelumnya. Perang perdagangan Amerika Syarikat dan China. Pada 2019, dunia menyaksikan perang perdagangan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan China. Perang antara Donald Trump, bekas Presiden Amerika Syarikat dengan Huawei menjadi topik hangat dunia pada ketika itu. Ia berlaku apabila Huawei, iaitu sebuah syarikat teknologi milik China, nampaknya telah melangkah ke peringkat seterusnya dalam pembangunan teknologi komunikasi dan perkara ini tidak disenangi oleh Trump. Trump kemudiannya menyuruh syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang sedang ketinggalan dalam perlumbaan itu untuk mengawal ketangkasan infrastruktur mudah alih. Bukan sahaja Trump tidak menyukai hakikat bahawa syarikat China sedang memimpin teknologi dimerji ketika itu, tetapi dia juga mengambil langkah agresif untuk menghalang negara-negara lain daripada membenarkan Huawei memainkan peranan dalam pelaksanaan teknologi sedemikian di negara mereka sendiri. Alasan untuk perkara ini adalah bahawa Huawei didakwa bertindak sebagai pengintip untuk kerajaan China. Dengan membenarkan Huawei memainkan peranan utama dalam infrastruktur mudah alih baru dalam negara-negara yang mempunyai hubungan dengan mereka, Trump dan pentadbirannya percaya bahawa mereka sedang menjemput pengintipan dari China. Walaupun ia kedengaran seperti teori konspirasi yang agak luar biasa, banyak negara yang telah ditekan oleh Trump untuk mengambil langkah drastik dengan mengharapkan Huawei daripada memainkan peranan dalam pembangunan 5G di negara mereka. Serangan Amerika Syarikat itu tidak terhenti dengan memaksa pembangunannya keluar daripada negara-negara sekutu sahaja. Ia juga telah melibatkan hal peribadi dalam peperangan ini dengan mengarahkan penangkapan salah seorang ketua pegawai kewangan Huawei iaitu Meng Wanzhou yang juga merupakan anak perempuan pengasas syarikat itu. Penangkapan Meng mungkin paling berprofil tinggi daripada beberapa peristiwa utama dalam perang Amerika Syarikat Huawei yang telah berjalan selari dengan perang perdagangan yang semakin meluas antara kedua-dua negara. Persaingan ketenteraan China dan Amerika Syarikat. Sekiranya perang meletus antara kedua-dua kuasa besar ini, pertemuan antara dua pasukan tentera paling kuat di dunia ini sudah tentu mengerikan. Dan menurut laporan, ada kemungkinan bahawa Amerika Syarikat akan mengalami kekalahan yang agak teruk. Itulah kebimbangan di kalangan bekas dan pegawai pertahanan semasa, termasuklah bekas penganalisis tentera Amerika Syarikat yang mana salah seorang daripadanya memberitahu laman sesawang Breaking Defense bahawa dalam permainan perang simulasi konflik kuasa besar di mana Amerika Syarikat melawan Rusia dan China, Amerika Syarikat nampaknya tewas dengan teruk.
Laksamana Philip Davidson yang mengawasi pasukan tentera Amerika Syarikat di Asia menggelarkan China sebagai ancaman strategik jangka panjang terbesar kepada Amerika Syarikat. Beliau menerangkan pembentukan tentera China yang begitu pantas di hampir setiap bahagian iaitu udara, laut, darat, ruang angkasa dan cyber. Beliau juga mendakwa bahawa walaupun keupayaan China masih belum mampu mengatasi Amerika Syarikat di rantau ini ketika ini, mereka mungkin dapat mengatasi Amerika Syarikat dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Ketika ini, China mempunyai tentera terbesar di muka bumi dengan 2 juta anggota aktif dalam Tentera Pembebasan Rakyat PLA. Pandangan rakyat Amerika Syarikat terhadap China. Pandangan negatif rakyat Amerika Syarikat terhadap China telah meningkat dengan ketara sejak tahun 2018. Satu laporan kajian telah dikeluarkan pada 2021 untuk menguji tahap kedinginan perasaan rakyat Amerika Syarikat terhadap China. Berdasarkan kajian itu, sebanyak 67% rakyat Amerika Syarikat mempunyai perasaan dingin terhadap China dan menilai negara itu pada tahap kurang daripada 50 berdasarkan skala 0 hingga 100. Peratusan kedinginan ini nampaknya meningkat daripada hanya 46% yang mengatakan perkara yang sama pada tahun 2018. Antara soalan terbuka yang ditanya dalam kajian ini ialah apakah perkara pertama yang anda fikirkan tentang China, dan analisis mendapati bahawa orang Amerika Syarikat jarang menyebut tentang orang China atau sejarah panjang tentang negara itu. Sebaliknya, mereka lebih memberi tumpuan terutamanya kepada kerajaan China, termasuklah hal dasar atau sistem kerajaan dan pendekatan yang diambil di peringkat antarabangsa serta ekonominya. Hak asasi manusia, ekonomi China dan sistem politik negara paling banyak diperkatakan oleh rakyat Amerika Syarikat, di mana masing-masing terdiri daripada 20%, 19% dan 17% responden. Kesimpulannya, ketegangan dua negara kuasa besar ini iaitu Amerika Syarikat dan China mempunyai sejarah yang sangat panjang. Ketegangan yang berlaku sebenarnya membawa kesan yang besar kepada dunia, khususnya mengancam keamanan di kawasan Asia. Menurut pakar, persaingan antara dua kuasa besar itu juga meningkatkan risiko konflik tentera antara mereka di Asia Pasifik. Antara punca utama kebencian yang dirasai oleh Amerika Syarikat adalah apabila ada pihak yang mampu menawan tahta yang dipegang oleh negara kuasa besar itu buat sekian lamanya di dunia. Kekuatan tentera China menjadi perhatian sejak akhir-akhir ini selepas tersebarnya berita kontroversi bahawa negara komunis itu melakukan 2 ujian peluru berpandu hypersonik yang boleh membawa peledak nuklear dan mengelilingi bumi. China juga didakwa menguatkuasakan tindakan ketenteraan sepenuhnya sekurang-kurangnya di 3 daripada beberapa pulau yang dibina di Laut China Selatan. Ia lengkap dengan sistem peluru berpandu anti kapal dan anti pesawat, peralatan laser serta jet pejuang dalam langkah semakin agresif di mana dilihat mengancam semua negara yang beroperasi berhampiran. Menurut Komander Indo-Pasifik Amerika Syarikat, tindakan yang dilakukan oleh China itu amat bertentangan dengan jaminan Presiden China Xi Jinping sebelum ini bahawa Beijing tidak akan mengubah pulau buatan di perairan yang dipertikaikan menjadi pangkalan tentera. Beijing bagaimanapun telah mengekalkan profil ketenteraannya disusun untuk melindungi apa yang dikatakannya sebagai hak kedaulatannya. Tetapi selepas bertahun-tahun meningkatkan perbelanjaan ketenteraan, China kini mempunyai bajet pertahanan kedua terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Ia dengan pantas memodelkan kekuatannya dengan sistem senjata termasuk pesawat pejuang J-20, peluru berpandu hypersonik dan 2 kapal induk dengan 1/3 dalam pembinaan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa dan bagaimana China sedang fokus untuk meningkatkan kekuatan ketenteraan mereka. Teruskan menonton. Dengan kemajuan besar dalam teknologi peluru berpandu, angkatan laut dan persikan, China sedang menuju ke arah pencapaian pertengahan abad yang disebut Presiden Xi Jinping sebagai kuasa tentera bertaraf dunia. Malah sekarang, China telah menyamai atau melebihi Amerika Syarikat dan Rusia dalam beberapa aspek. Di bawah Presiden Xi Jinping, China telah menjadi lebih tegas secara diplomatik dan menunjukkan peningkatan kesediaan untuk menyokong tuntutannya ke atas wilayah yang dipertikaikan dengan demonstrasi kehebatan tenteranya. Ini dapat dilihat dalam ucapan pada ulang tahun ke-100 Parti Komunis China pada tahun 2021. Presiden China Xi Jinping telah menggariskan misinya untuk impian China. Menurutnya, mereka akan mencapai matlamat untuk membina sebuah negara sosialis moden yang hebat dalam semua aspek dan memenuhi impian China bagi melalui proses peremajaan negara itu. Fakta bahawa apa yang dikatakan oleh Presiden China ini benar-benar mengingatkan kita bahawa untuk
Untuk menjadi sebuah kuasa besar, mereka perlu mempunyai naratif yang besar, sama seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Syarikat dengan naratif American Dream pada satu masa dahulu. Dalam ucapan yang sama, Xi Jinping berkata bahawa mereka mesti mempunyai tentera yang paling berkuasa di dunia dalam memenuhi impian itu. Perkembangan kuasa ketenteraan China. Kuasa ketenteraan China telah berkembang pada kelajuan yang luar biasa sepanjang 20 tahun yang lalu. Dari segi kekuatan dan pengaruh, umum mengetahui bahawa China sememangnya sedang berusaha ke arah menjadi negara yang dominan bukan sahaja di Asia, malah di dunia. Jadi, untuk sampai ke tahap itu, China meletakkan sasaran untuk menjadikan tentera mereka setara dengan tentera terhebat di dunia menjelang tahun 2035. Mereka juga meletakkan misi untuk menjadi kuasa besar bertaraf dunia yang mampu bertempur dan memenangi peperangan menjelang tahun 2049. Perkara ini sememangnya tidak mustahil apabila kita melihat balik bagaimana ekonomi China 25 tahun yang lalu. Pada masa itu, ekonomi China lebih kecil daripada ekonomi Perancis. Sehingga tahun 1990-an, belanjawan pertahanan bagi negara itu benar-benar diabaikan. Pada satu ketika, mereka pernah meletakkan hanya kurang daripada 15 bilion US dollar untuk belanjawan pertahanan mereka. Tetapi kini, ketenteraan China sudah bangkit dan berada di kedudukan kedua atau ketiga yang paling berkuasa di dunia. Perbelanjaan pertahanan China kini telah meningkat sebanyak 12 kali ganda sejak tahun 2000. Perbelanjaan besar. China kini dipercayai telah membelanjakan lebih banyak wang untuk angkatan tenteranya daripada mana-mana negara dunia kecuali Amerika Syarikat. Menurut Pusat Kajian Strategik dan Antarabangsa di Washington, pertumbuhan belanjawan ketenteraan China telah mengatasi pertumbuhan ekonomi keseluruhannya selama sekurang-kurangnya 1 dekad. Bukan itu sahaja, China juga telah dikritik oleh beberapa pakar antarabangsa kerana mereka menyifatkan China kurang telus dengan jumlah yang mereka belanjakan untuk pertahanan. Beijing sememangnya akan menerbitkan data rasmi tentang perkara itu, namun anggaran barat mengenai sokongan kewangan China untuk angkatan tenteranya biasanya akan jauh lebih tinggi. Meningkatkan simpanan nuklear. Pada bulan November, Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat meramalkan bahawa China akan menambah 4 kali ganda simpanan nukliernya menjelang akhir dekad ini. Menurut laporan itu, China dilaporkan berkemungkinan berhasrat untuk mempunyai sekurang-kurangnya 1,000 kepala peledak nuklear menjelang tahun 2030. Namun, media negara China menafikan dakwaan tersebut dan berkata bahawa kuasa nuklear negara tersebut akan dikekalkan pada tahap minimum. Bagaimanapun, menurut pakar di Institut Penyelidikan Keamanan Antarabangsa Stockholm yang menerbitkan penilaian tahunan bagi simpanan global berkata bahawa China telah meningkatkan bilangan kepala peledaknya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Namun begitu, bilangan yang dimiliki China masih jauh ketinggalan berbanding dengan simpanan Amerika Syarikat iaitu sebanyak 5,550 unit kepala peledak. Masa depan hypersonik. Peluru berpandu hypersonik bergerak lebih 5 kali ganda kelajuan bunyi. Walaupun ia tidaklah sepantas peluru berpandu balistik, tetapi ia sangat sukar untuk dikesan oleh radar. Ini sekaligus akan memberi impak kepada pertahanan udara. Disebabkan oleh China sedar mereka ketinggalan jauh dalam bidang ketenteraan, mereka cuba sedaya upaya untuk mencipta kejayaan baru dalam bidang itu demi melawan kuasa besar dunia lain. Sebagai contoh yang dapat dilihat dengan jelas ialah kejayaan mereka membangunkan peluru berpandu hypersonik ini. Menurut pensyarah dari King's College London, walaupun China telah menafikan bahawa mereka telah menguji peluru berpandu hypersonik pada musim panas lalu, pakar dari barat tetap percaya pelancaran 2 roket itu ada kaitan dengannya. Namun, masih tidak jelas apakah sistem yang sedang dibangunkan oleh China. Terdapat kemungkinan China telah berjaya menggabungkan kedua-dua sistem iaitu menembak peluru berpandu hypersonik dari kapal angkasa yang boleh dikendalikan sistem pengeboman orbit pecahan. Namun, peluru berpandu balistik DF-17 yang dipaparkan dalam perarakan tentera pada tahun 2019 mengesahkan bahawa China menjadi negara pertama di dunia yang mendedahkan senjata hypersonik mereka secara terbuka. Kecerdasan buatan dan serangan cyber. Bukan itu sahaja, China kini juga komited sepenuhnya untuk membangunkan peperangan Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan. Ia merupakan satu kaedah ketenteraan masa depan berdasarkan teknologi terkini. Akademi Sains Ketenteraan China telah diberi mandat untuk memastikan kejayaan program ini melalui gabungan sivil dan tentera iaitu pelibatan antara pihak syarikat teknologi sektor swasta China dengan industri pertahanan negara. Menurut laporan,
China mungkin sudah menggunakan kecerdasan buatan dalam robotik tentera dan sistem panduan peluru berpandu selain kenderaan udara dan laut tanpa pemandu. Dalam pada itu, China juga dikatakan telah menjalankan operasi cyber berskala besar di luar negara. Pada Julai lalu, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah telah menuduh China melakukan serangan cyber besar-besaran yang menyasarkan pelayanan Microsoft Exchange. Serangan tersebut dipercayai telah menjejaskan sekurang-kurangnya 30,000 organisasi di seluruh dunia dan bertujuan untuk membolehkan pengintipan berskala besar termasuk pemolehan maklumat peribadi dan harta intelek. Tentera laut terbesar di dunia. China juga telah berjaya mengatasi Amerika Syarikat untuk menjadi tentera laut terbesar di dunia. Namun, menurut pemerhatian pakar menunjukkan bahawa buat masa ini, Amerika Syarikat kekal menjadi pendahulu yang kukuh dalam banyak keupayaan tentera laut, iaitu dengan 11 kapal pengangkut pesawat berbanding 2 yang dimiliki China. Selain itu, Amerika Syarikat juga mempunyai lebih banyak kapal selam, kapal penjelajah dan pemusnah berkuasa nuklear selain kapal perang yang lebih besar. Namun, China dijangka akan mengembangkan tentera lautnya ke tahap yang lebih tinggi. Perkara ini sememangnya mudah untuk dicapai oleh China, memandangkan negara itu merupakan antara industri pembuat kapal terbesar di dunia. Menurut ramalan yang dikeluarkan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat, jumlah kapal Tentera Laut China akan meningkat hampir 40% antara tahun 2020 dan 2040. Kesimpulannya, dengan kemajuan besar dalam teknologi peluru berpandu, angkatan laut dan perisikan, China sememangnya sedang menuju ke arah misi mencapai impian China seperti apa yang diumumkan oleh Presiden China Xi Jinping. Tidak dapat dinafikan peningkatan saiz dan keupayaan tentera China ini sememangnya telah membimbangkan pemimpin, tentera dan pengubal dasar di Amerika Syarikat. Kini, China People Liberation Army memegang tahta tentera aktif bertugas terbesar di dunia. Mereka akan terus membina kapal perang, mengembangkan armada pesawat pejuangnya dan membangunkan peluru berpandu jarak jauh. Isu 9 garis putus atau 9 dash line adalah isu yang sangat kompleks dan penuh dengan kontroversi. Ia merupakan punca ketegangan utama antara China dan negara-negara jirannya yang sekaligus berpotensi untuk menggugat kestabilan rantau ini. Garis ini pertama kali dibuat pada tahun 1947 dan telah menjadi subjek kontroversi sejak daripada itu. Isu tuntutan 9 dash line ini bukan sahaja melibatkan isu perundangan dan hubungan serantau sahaja, ia juga mempunyai implikasi alam sekitar dan ekonomi yang ketara. 9 dash line yang dituntut oleh China merangkumi kira-kira 90% daripada 3.5 juta kilometer persegi Laut China Selatan. Dalam kawasan ini, China membuat tuntutan kedaulatan dan maritim. Laut China Selatan ialah laluan perkapalan yang penting dan merupakan rumah kepada kawasan perikanan selain kawasan yang kaya dengan potensi rizal minyak dan gas. Tuntutan China ke atas Laut China Selatan boleh memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dan alam sekitar rantau ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat isu 9 garis putus atau 9 dash line yang menjadi kontroversi dan menjejaskan hubungan antara negara Asia dengan pihak China. Teruskan menonton. 9 dash line adalah tuntutan wilayah yang dibuat oleh China di Laut China Selatan. Tuntutan ini telah dibuat oleh China sejak tahun 1947 lagi, iaitu apabila China telah memasukkan 9 dash line di dalam peta mereka sejak tahun 1949. 9 dash line ini terdiri daripada 9 garis putus yang berseranjang di Laut China Selatan. Garis-garis putus ini merentasi sebahagian besar Laut China Selatan, termasuk kawasan yang dituntut oleh beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam. Pihak China mendakwa bahawa 9 dash line ini adalah berdasarkan sejarah dan undang-undang laut. Namun begitu, negara-negara ASEAN yang lain telah membantah tuntutan China dan menegaskan bahawa 9 dash line yang dituntut itu tidak mempunyai asas yang sah. Secara geografi, Laut China Selatan meliputi kawasan laut seluas 3.5 juta kilometer persegi melalui Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kawasan ini dihiasi dengan hamparan pulau, kawasan cetek, Pulau Batu Karang yang kemudiannya dikelompokkan kepada 4 gugusan pulau iaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Pratas, Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Spratly. Berdasarkan kedudukan geografinya, Laut China Selatan merupakan sebahagian daripada laluan perdagangan dan pengangkutan laut yang penting. Ia melibatkan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dengan rakan perdagangan di seluruh dunia. Berdasarkan data Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan bahawa kira-kira 80% perdagangan global mengikut volume dan 70% mengikut nilai diangkut melalui laut.
Daripada jumlah itu, 60% perdagangan maritim melalui Asia dengan Laut Cina Selatan membawa anggaran 1/3 daripada perkapalan global. Prospek minyak dan gas asli di dasar laut dijangka terus meningkat dan merebak di beberapa tempat. Beberapa tempat di Laut Cina Selatan mempunyai potensi rizal minyak antara 190 trilion kaki padu gas asli dan 11 bilion tong minyak dengan lebih banyak lagi yang berpotensi belum ditemui. Selain itu, Laut Cina Selatan juga kaya dengan potensi perikanan. Tuntutan Laut Cina Selatan seperti yang termaktub di dalam Law of the Sea Convention (LOSC), mana-mana negara berhak menuntut wilayah laut sehingga 12 batu nautika dan 200 batu nautika wilayah zon ekonomi eksklusif EEZ serta pelantar benua. Walau bagaimanapun, tuntutan China adalah sedikit pelik di mana kerajaan Beijing telah menuntut kawasan seberluas di Laut Cina Selatan yang dilitupi oleh 9 garis putus yang telah diwujudkan oleh pihak mereka sendiri. Beijing menyatakan bahawa perairan Laut Cina Selatan menerusi tuntutan bersejarah adalah miliknya dan dengan itu ia patut kekal di bawah kedaulatan China. Antara tuntutan kepulauan yang menjadi isu ialah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly adalah sebuah kepulauan yang terdiri daripada 750 batu karang, batuan, beting pasir dan pulau-pulau yang dilingkungi garis-garis yang dituntut oleh China di Laut Cina Selatan. Kepulauan ini pernah menjadi milik Empayar Jepun sehingga penghujung Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Setelah Jepun kalah dalam perang, kedaulatan ke atas kepulauan ini telah dilepaskan oleh pihak Jepun menerusi perjanjian perdamaian San Francisco yang ditandatangani pada tahun 1951 tanpa menamakan negara pewaris ke atas kepulauan ini. Kepulauan Spratly ini secara geografinya terletak lebih berdekatan dengan negara-negara Asia Tenggara berbanding China. Walau bagaimanapun, berdasarkan alasan sejarah, China telah meletakkan tuntutan ke atas keseluruhan Kepulauan Spratly yang lebih dikenali sebagai Kepulauan Nansha oleh rakyat China. Selain itu, isu pemilikan Pulau Natuna seperti mana yang telah dibincangkan dalam video sebelum ini juga berkait rapat dengan tuntutan Nine Dash Line oleh China. Nine Dash Line menjadi punca ketegangan negara ASEAN dan China. Terdapat banyak isu di Laut Cina Selatan yang berkait dengan Nine Dash Line yang seterusnya menimbulkan ketegangan antara pihak China dan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2014, kerajaan China telah membina struktur buatan manusia di beberapa pulau yang dituntut oleh negara-negara ASEAN. Tindakan China ini telah menimbulkan kemarahan negara-negara ASEAN dan telah meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Isu 9 garis putus ini telah menjadi punca utama ketegangan di Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, China semakin tegas dalam tuntutannya dan telah membina pulau buatan dan pangkalan tentera di beberapa pulau yang dipertikaikan. Ini telah membawa kepada tuduhan bahawa China mententerakan Laut Cina Selatan dan telah menimbulkan kebimbangan tentang potensi konflik. Pada tahun 2016, Tribunal Timbang Tara Antarabangsa (PCA) telah mengeluarkan keputusan yang tidak berpihak kepada mana-mana pihak dalam kes yang melibatkan tuntutan wilayah di Laut Cina Selatan. PCA juga memutuskan bahawa China tidak mempunyai hak untuk menduduki atau menuntut wilayah yang dilindungi oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Undang-Undang Laut. Keputusan yang dikeluarkan oleh PCA ini telah mengukuhkan pendirian negara-negara ASEAN. Ia sekaligus telah melemahkan tuntutan China. Namun, China nampaknya masih belum menarik balik tuntutannya ke atas Nine Dash Line ini. PCA juga memutuskan bahawa China telah melanggar hak kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan dengan mengganggu aktiviti perikanan dan cari gali minyaknya. Tetapi, China masih enggan menerima keputusan PCA dan terus menegaskan tuntutannya di Laut Cina Selatan. Kerajaan China juga telah diarahkan untuk menghentikan segala aktiviti penambakan di Laut Cina Selatan. Isu Nine Dash Line ini masih menjadi isu yang sensitif dalam membincangkan hubungan antara China dan negara-negara ASEAN. Walaupun negara-negara ASEAN telah menggesa China untuk berunding dengan mereka bagi menyelesaikan isu ini, namun China masih belum menunjukkan minat untuk berunding. Malaysia dan isu Nine Dash Line. Bagi Malaysia pula, isu tuntutan Nine Dash Line ini banyak memberi kesan ke atas wilayah perairan di Sabah dan Sarawak yang berada di bawah kedaulatan Malaysia. Tuntutan 9 Nine Dash Line ini telah menyebabkan China merasakan perairan ini adalah hak miliknya. Akibat daripada itu, pihak berkuasa China pada November 2015 telah membolos perairan Beting Patinggi Ali yang terletak kira-kira 134 batu nautika atau 250 km dari Miri dari kawasan sekitarnya yang terletak di kawasan EEZ Malaysia dengan menambah jumlah rondaan di kawasan tersebut. Keputusan PCA yang mengisytiharkan Nine Dash Line tidak sah di bawah Undang-Undang Antarabangsa memberikan kelebihan kepada Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain.
Tanpa tuntutan 9 Dash Line ini, kebanyakan kawasan maritim yang dituntut Malaysia terletak lebih dari 200 batu nautika dari tanah besar China. Oleh itu, tuntutan maritim China tidak lagi akan bertindih dengan Malaysia secara signifikan berdasarkan kedudukan geografi kedua-dua negara. Keputusan PCA ini meletakkan Malaysia di kedudukan lebih baik untuk memastikan insiden pencerobohan bertingkat tinggi ahli yang terletak di dalam wilayah perairan Malaysia tidak lagi akan terjadi. Kesimpulannya, isu 9 Dash Line yang melibatkan China dan negara-negara ASEAN ini adalah isu yang sangat kompleks dan sukar untuk diselesaikan. Namun, ia adalah satu isu yang penting yang perlu diselesaikan kerana ia boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Tenggara. China dan Rusia sudah lama melihat hegemoni Amerika Syarikat sebagai suatu tidak boleh dipercayai dan hanya menjaga kepentingan dunia barat dalam semua urusan antarabangsa. Sejak 4 dekad yang lepas juga, dunia dapat melihat hubungan China dan Rusia bertambah kukuh. Kemudian, perang dagangan oleh Amerika Syarikat dan Barat bagi menekan sektor teknologi China dan sekatan ekonomi ke atas Rusia akibat pengambilan Crimea dan seterusnya perang Ukraine telah merapatkan lagi hubungan China dan Rusia. Beijing dan Moskow telah mengambil langkah proaktif dalam urusan diplomatik, geopolitik dan ekonomi di samping langkah ketenteraan yang semakin diambil serius. Semasa Presiden Xi Jinping menjadi pemimpin Republik Rakyat China pada tahun 2012, China sudah menjadi rakan dagangan terbesar bagi Rusia dan kedua-dua negara ini sememangnya aktif dalam melakukan latihan ketenteraan bersama-sama. China dan Rusia menyertai semua forum antarabangsa yang diadakan di negara masing-masing dan mereka juga telah menubuhkan BRICS untuk mengukuhkan hubungan dengan negara-negara membangun lain di seluruh dunia dan mahu membuktikan sistem dunia unipolar hari ini sudah lagi tidak diperlukan. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apakah perancangan China dan Rusia untuk membentuk sistem dunia baru yang bakal menghancurkan hegemoni Amerika Syarikat. Teruskan menonton. Sejak menjadi pemimpin Parti Komunis China, Xi Jinping telah mengambil pendekatan yang lebih tegas dalam hubungan antarabangsa supaya negaranya boleh berkembang maju dan mempunyai pengaruh dalam urusan antarabangsa. Selain itu, beliau mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mengembalikan bangsa China ke era kegemilangan dan pada Kongres Parti yang ke-19 pada tahun 2017, Xi Jinping menyatakan sudah tiba masanya kita mengambil tumpuan di pentas dunia. Pada tahun 2023, di hadapan pasukan ketenteraannya, Xi Jinping mengeluarkan pula kenyataan berani berjuang, menunjukkan polisi luar negara itu yang tidak lagi akan menunjukkan bahawa mereka adalah lemah di mata dunia. Xi Jinping menyedari cabaran keselamatan global yang semakin tidak menentu dan terdapat tekanan luar ke atas negara China, terutama oleh pihak Barat. Oleh itu, beliau mahukan semua rakyatnya tidak gentar dengan situasi di masa hadapan. Pada masa yang sama, pemimpin negara itu juga mengetahui bahawa ketika ini kuasa unipolar Amerika Syarikat semakin menurun dan China bakal memperoleh faedah dengan situasi ini. Kedudukan Rusia pula tidak boleh diabaikan di dalam pentas global. Semasa persidangan Munich Security Conference pada tahun 2007, Putin dalam ucapannya menyatakan bahawa Amerika Syarikat sudah lama bercita-cita mendominasi dunia dengan menubuhkan dunia unipolar sejak kejatuhan Kesatuan Soviet. Di bawah pemimpin Presiden Vladimir Putin, Moskow sudah beberapa kali membuktikan bahawa Rusia mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di luar aturan dunia barat. Rusia setakat ini mampu mengubah dinamik kuasa di Timur Tengah dengan penyertaan dalam konflik Syria dan juga di Eropah dengan tercetusnya perang Ukraine. Walaupun belum mampu mencabar kuasa Amerika Syarikat bersama Pakatan NATO di rantau Eropah, akan tetapi tiada negara yang berani mengenepikan keupayaan nuklear Rusia dan tiada siapa yang sanggup bertempur secara langsung dengan tentera Rusia di Ukraine. Putin telah mendominasi dan mencorakkan arena politik Rusia sejak lebih 2 dekad yang lalu, menjadi pemimpin yang tegas dalam hal domestik serta luar negara, dan apabila beliau bertindak, musuh-musuhnya akan berjaga-jaga dengan segala keputusan dari Kremlin. Putin menyatakan kuasa Barat mahu terus menguasai dunia dan sentiasa mencari musuh. Oleh itu, Rusia perlu mengubah situasi tersebut. Amerika Syarikat bersama sekutunya di Barat telah melangkaui batas dalam kesemua isu global termasuk ekonomi, politik, kemanusiaan dan ia akan membawa padah disebabkan penggunaan kuasa dari hanya satu pihak yang tidak dikawal. Menurut Putin, hanya PBB yang boleh menggerakkan kuasa ketenteraan dan ia hanya perlu digunakan sebagai langkah terakhir dalam krisis global, bukannya NATO atau Kesatuan Eropah. Xi Jinping dan Putin kedua-duanya percaya bahawa Amerika Syarikat mempunyai impian besar untuk menjatuhkan kerajaan China dan Rusia
dan supaya semua negara lain digantikan dengan tampuk kepimpinan berasaskan sistem demokrasi yang pro Amerika Syarikat dan Barat. Sistem dunia multipolar kepada bipolar sehingga unipolar. Sebelum dan semasa tercetusnya Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945, dunia mempunyai sistem multipolar dengan dikuasai oleh beberapa kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Soviet, Jepun, Itali dan Jerman. Setelah pihak bersekutu menang dalam Perang Dunia Kedua pada 1945, sistem multipolar telah digantikan dengan sistem bipolar oleh dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet USSR selama kira-kira 4 dekad lamanya. Perang Dingin 1947 hingga 1991 berlangsung antara dua kuasa besar tersebut dengan persaingan berlaku dari semua segi termasuklah ekonomi, ketenteraan, politik dan pengaruh ideologi. Sehinggalah kejatuhan Kesatuan Soviet pada 1991, Amerika Syarikat bangkit menjadi kuasa tunggal dan dunia berada dalam sistem unipolar dengan Amerika Syarikat mula mempamerkan kuasanya dalam isu keselamatan dunia. Di belakang Amerika Syarikat adalah blok Eropah yang hanya mengekori semua polisi luar negara Amerika Syarikat untuk menjamin kepentingan masing-masing. Pada tahun 1917, Presiden Amerika Syarikat yang ke-28, Woodrow Wilson, memberitahu akan membentuk dunia yang lebih selamat dengan adanya sistem pentadbiran demokrasi. Xi Jinping dan Putin menyedari bahawa dunia tidak akan pernah terhindar dari cengkaman kuasa barat yang sibuk mengatur dunia untuk kepentingan mereka di atas nama demokrasi. Disebabkan tunjang utama sistem unipolar merangkumi institusi antarabangsa, idea dan struktur kuasa yang nyata berat sebelah, Rusia dan China mahu mencipta satu dunia baru yang lebih sesuai dengan keperluan masyarakat global yang lebih adil. Sistem dunia hari ini yang memberikan Amerika Syarikat dan sekutu baratnya kelebihan kuasa dan ia perlu diubah kerana sudah banyak kehancuran terjadi disebabkan keangkuhan pakatan ini yang berbuat sesuka hati sehingga meranapkan negara-negara seperti di Timur Tengah. Kekalahan Amerika Syarikat di Afghanistan pada tahun 2021 telah memberi anggapan bahawa pakatan diketuai Amerika Syarikat yang mengawal dunia sebenarnya semakin lemah dan ini telah memberi peluang kepada China dan Rusia untuk terus bangkit. Ahli akademik China Yan Ziyotong juga berpandangan bahawa China telah menjadi sebagai kuasa dunia dan perlu menggalas peranan baru dalam arena global. Dengan terbuktinya pelbagai kelemahan Amerika Syarikat dalam menggalas peranan dalam isu kritikal seperti keselamatan dunia, maka akan terbentuklah sistem dunia multipolar dengan pelibatan bersama negara maju dan membangun untuk menentukan hala tuju dunia masa akan datang. Bagaimana China dan Rusia membentuk dunia baru? Dari segi geopolitik, kita sedang berada dalam dunia multipolar. Pendapat lain pula menyatakan sistem multipolar belum boleh berlaku kerana ia memerlukan sekurang-kurangnya tiga kuasa yang hampir sama kuat dan ketika ini hanya Amerika Syarikat dan China yang mampu bersaing dari segi ekonomi dan ketenteraan dan negara-negara lain adalah jauh ketinggalan. Akan tetapi, sistem multipolar tidak semestinya disertai tiga atau lebih kuasa yang sama hebat kerana dalam era globalisasi hari ini, kita mempunyai lebih daripada dua negara yang mempunyai kekuatan peringkat pertengahan tetapi mempunyai peranan yang signifikan. Contohnya, Rusia, Brazil, India, Jepun, Korea Selatan, Australia, Turki dan Indonesia adalah negara-negara dengan kuasa pertengahan yang penting. China dan Rusia mempunyai aspirasi untuk membentuk dunia baru yang lebih adil berasaskan kerjasama yang bermanfaat untuk semua. Ia termasuk menghormati kepelbagaian tamadun yang dimiliki setiap negara dan hak mereka untuk mempunyai model pembangunan sendiri. Bagi Rusia dan China, membentuk dunia baru bukan semata-mata dari segi kekuatan fizikal tetapi persaingan idea. Xi Jinping menyatakan manfaat proses modernisasi yang sedang berlaku adalah bukan untuk negara China semata-mata tetapi juga bagi kesemua negara yang sedang membangun untuk sama-sama menyertainya. Ketika ini, terdapat lebih daripada 150 buah negara yang terlibat dalam Belt and Road Project untuk menghubungkan Asia Tengah, Asia Selatan dan Teluk Parsi. Beijing telah mengeluarkan pelaburan bernilai trilion dolar yang juga melibatkan pembangunan infrastruktur di negara-negara sedang membangun. Mereka mahu merubah aturan perdagangan antarabangsa dengan mengeluarkan terus Amerika Syarikat dari rantau Pasifik kerana pusat ekonomi global ketika ini adalah berada di rantau Indo-Pasifik. Amerika Syarikat kini lebih kepada situasi sedang bertahan manakala China sedang giat memperluaskan pengaruh ekonomi melalui pelbagai aktiviti perdagangan.
pada tahun 2022 telah berkuat kuasa satu kerjasama perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership merangkumi China dan 14 negara di rantau Indo-Pasifik, termasuklah negara-negara rakan strategik Amerika Syarikat seperti Jepun, New Zealand, Australia dan Singapura. Selain menjadi rakan dagangan rapat bagi China, Rusia juga mahu meluaskan kuasanya dari segi ketenteraan. Rusia menjual senjata dan membina hubungan ketenteraan dengan negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah. Dengan memasuki Ukraine, Putin mahu mencabar keseimbangan kekuatan Eropah bersama NATO yang giat melakukan peluasan kuasa sehingga ke sepadan Rusia. Francis Hesburgh, seorang penasihat senior bagi International Institute for Strategic Studies, menyatakan keupayaan Rusia ialah dapat membuat keputusan strategik dengan pantas dan kemudian melaksanakan dari sudut ketenteraan dan politik. Selain itu, ketangkasan dan ketahanan Rusia adalah berbeza dengan Empire Caesar atau Kesatuan Soviet dahulu. Akan tetapi, adakah dengan cara yang perlahan-lahan seperti dilakukan oleh China dan Rusia ini akan berjaya melaksanakan satu sistem dunia baru yang bukan lagi didominasi oleh Amerika Syarikat? Sejarah membuktikan bahawa kuasa besar dunia akan muncul selepas berlakunya perang berskala global. Pelbagai institusi yang mengawal dunia hari ini juga muncul selepas Perang Dunia Kedua seperti PBB, Bank Dunia dan Tabung Kewangan Dunia IMF yang semuanya mempunyai ibu pejabat di Amerika Syarikat. Mereka inilah yang mengawal sistem kehidupan dunia yang jelas adalah berkepentingan bagi pihak tertentu. Kesimpulannya, dunia unipolar yang didominasi oleh Amerika Syarikat sudah berubah sejak tahun 2010 dengan kemunculan semula Rusia selepas kejatuhan Soviet dan kebangkitan China sebagai pesaing utama. Tahun 2018 sehingga 2023 menunjukkan tempoh baru dalam kekusutan dan persaingan geopolitik sehingga Amerika Syarikat terpaksa merangka banyak polisi luarnya untuk mengekang kemarahan China dan Rusia. Akan tetapi, tiada kuasa hegemoni yang jatuh tanpa berjuang terlebih dahulu dan untuk tahun 2024 ini, Amerika Syarikat akan menggunakan apa cara untuk bertahan sebagai kuasa dunia, termasuk menggunakan keputusan veto untuk menyokong sekutunya Israel yang melakukan pembunuhan penduduk Gaza demi memastikan kuasa hegemoni Amerika Syarikat terus bertahan di Timur Tengah.